Aceh serta Nusantara. Peninggalan Syiah masih ada dan sejarahnya kekal, seperti sambutan Ashura masih disambut setiap tahun di Palembang. Universiti Syiah Kuala di Aceh, makam Habib Noh di Singapura, dan buku-buku seperti Hikayat Amir Hamzah. Bisa dengar Hikayat Amir Hamzah? Zaman kita sekolah 80-an. Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Muhammad Ali Hanafiyah, ni mamak punya cerita. Manaqib Ali Hanafiyah. Ali Hanafiyah itu adalah Sayyidina Ali. Nama dia Hanafiyah. Mamak ni tetap. Bahkan adat pepatih disambut adat ajaran Syiah di dalamnya. Adat pepatih itu Syiah punya. Dia sebut kepada duli tuanku. Diikuti sejarah Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri, ni semua nama cerita buku, yang merupakan salah seorang ulama tamadun Melayu Islam yang bermazhab Syiah. Sultan Arifin yang menjadi pendakwah kepada Islamnya para miswara juga bermazhab Syiah. Para miswara agama apa? Asal? Come on, tell me, don't be quiet. Hindu. Hindu jambak budak orang. Nyok apa? Yang sejarah apa di apa? Ni kita nak pergi Tanjung Dawai ni, kita lalu apa tu nama dia? Bukan, ni nak pergi Tanjung Dawai ni, dekat nak sampai dekat Merbuk ni, tu apa-apa? Bukan. Candi. Bukan candu, candi. Candi tu semua tempat pemujaan lah. Orang-orang Buddha campur Hindu ni. Dia kata, tengok dia kata, para miswara telah mengubah namanya kepada Megad Iskandar Shah. Daripada para miswara dia masuk Islam. Siapa yang mengislamkan dia? Sultan Arifin, mubalik Syiah. Tengok, Syiah lebih lama daripada Ahlus Sunnah. Tapi Syiah masuk ke tanah Melayu kerana dia takut Sunnah masuk. Sebab di tanah Arab berlaku pertentangan yang hebat. Pertentangan yang sangat hebat. Dia takut dia masuk dulu. Bahkan sebahagian besar alat muzik diraja di Istana Melayu dari dulu sehingga kini adalah berasal daripada Parsi ataupun Iran. Dia sebut segala alat-alat muzik dalam istana ni semua ambil daripada, import mai daripada Iran. Salah satu yang paling terkenal Naubat, sehingga kini adalah berasal daripada Parsi atau Iran. Pegawai Istana Negara tak tahu ke benda ni? Oh, duk pakai lagi. Salah satu yang paling terkenal Naubat ataupun Nobat, Nafiri. Tahu Nafiri? Dan Rubab, yakni rebab. Tidak ketinggalan Songkok yang juga berasal daripada Iran. Itu yang pakai putih kan? Subhanallah. Satu masa dulu Songkok melambangkan keparsian, yakni justru kesyiahan. Songkok dulu melambangkan Syiah dan Parsi. Hari ini Songkok sebagai budaya Parsi telah menyerap dan sebati sebagai budaya Melayu. Meskipun begitu, kini masyarakat Parsi telah meninggalkan budaya bersongkok. Namun songkok dalam kalangan orang Melayu menjadi lambang kehormatan. Tidak? Ni semua ni dia nak habaq kepada duli tuanku. Kalau kata Syiah tu tak betul, tuanku tahu kan risiko dia apa? Satu istana kena rombak balik. Ni tuanku tak tahu Syiah tu apa. Yang kena baca ni pegawai agama lah. Yang kena duduk sekali ni majlis fatwa. Tuanku tak tahu apa. Tuanku kita tahu kuda lompat tu saja. Dia tak tahu apa. Namun kanun Melayu terkenal. Kanun Melayu terkenal, susunan Tun Sri Lanang, ada menghantar satu surat terpenting tentang pencipta Ahlul Bait Syiah di dalam alam Melayu. Tun Sri Lanang dalam buku Hikayat Salah Situ Salah Setan, tu dia nama buku Tun Lanang, Salah Situ Salah Setan. Kacau apa ni Syiah punya cerita ni. Tapi cerita Tun Lanang kita pernah dengar tak? Kita pernah dengar, of course, sejarah orang Melayu. Rupanya
tu lanang tu dia menulis salah situ, salah setan. Kacau betul. Telah menulis dengan sejelas-jelasnya tentang asal usul raja-raja Melayu. Raja Melayu adalah berasal daripada darah daging Iskandar Zulkarnain. Mereka daripada daerah Parsi Syiah dan sekarang ini terkenal sebagai Iran Syiah. Pengasas mereka adalah Syekh Abdullah Rafi'i Qibrari ataupun Syekh Tajrid. Beliau adalah seorang pedagang dan juga seorang mubalik Islam. Beliau berasal dari tanah besar Parsi dan seorang Islam yang bermazhab Ahlul Bait Syiah. Sultan Kedah pada waktu itu yang bernama Fahra Ong Mahang Wangsa telah memeluk Islam dan menggantikan nama baginda kepada Sultan Muzaffar Shah. Pengaruh Syiah telah mencorak kehidupan Islam Melayu serta dunia benua kecil Siam. Pengaruh Syiah dalam budaya Melayu jelas tak dapat dilihat dalam lapangan bahasa, kebudayaan dan agama. Umpama kitab Tajul Salitin ataupun Tajul Muluk banyak merujuk kepada kitab-kitab Syiah. Semua ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah yang menolak tajsim dan tashbih kepada Allah. Tetapi ajaran Wahabi menuduh umat Islam menyambut Maulid Nabi, kenuri arwah, zikir beramai-ramai, menggunakan tasbih, memanggil Nabi Muhammad dengan nama Sayyidina, sambutan Isra' Mi'raj, membaca tahlil untuk si mati, membaca kunut, membaca bismillah, selawat, berbagai lagi sebagai pelaku syirik dan pembuat bid'ah yang menyesatkan. Bahkan ajaran Salafi Wahabi juga menghalalkan umat Islam menternak babi, tulang dan kulit bulu babi halal untuk dipakai dan diguna, melainkan dagingnya diharamkan, bukan diharamkan makan tetapi boleh dipegang. Dengan ini semua, pihak Majlis Fatwa Kebangsaan mesti menganggap ajaran Salafi Wahabi. Dengan ini Majlis Fatwa Kebangsaan mengapa masih menganggap Wahabi sebagai ajaran Ahlussunnah, sebaliknya menentang ajaran Islam Syiah yang diakui oleh ulama dan dunia Islam sebagai kelompok Islam yang sah, lalu menuduh Syiah sebagai sesat? Bukankah yang sesat itu adalah ajaran Wahabi? Syiah tidak menghalalkan babi, Wahabi telah menghalalkan babi. Jakim, Jais dan jabatan-jabatan agama di setiap negeri di Malaysia, bahkan ketua pengarah Jakim Datuk Osman Mustafa telah menyebut bahawa Syiah perlu dihapuskan. Tengok, dia cerita hak dia pengaruh kepala duli tuanku, dia suruh duli tuanku ambil tindakan kat kita, lepas dia. Tuan-tuan, siapa nak boleh terima kata songkok tu Syiah punya? Marah pula kita. Marah ni. Orang nanti marah ni, orang tua-tua hak lama-lama marah, terutama kawan buat songkok lagi dia marah. Hang gila orang kata aku Syiah. Bukan kata dia Syiah, asal itu daripada Syiah. Duli tuanku, walaupun Islam di Nusantara kini majoriti bermazhab Syafi'i, tapi awalnya semua ini dipengaruhi oleh fahaman Syiah. Kedatangan Syiah di Asia Tenggara bermula semenjak Gubernur Bani Umayyah yang zalim yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Ketika itu ramai golongan Syiah telah lari diri. Ada yang datang ke Nusantara dan mereka menuju ke Champa, kemudian ke Pulauan Sulu, Sulawesi, Kalimantan. Semua ini terdapat pada batu-batu nisan di mana terdapat kubur-kubur orang Islam. Orang yang buat Syiah ni kena keluar daripada tanah Arab. Dia kata Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Baik, saya nak sebut lagi satu. Baik, tengok dia kata dia kacau pokok Syiah ni. Betapa eratnya hubungan Melayu dan Parsi terjalin sehingga seawal-awal lagi Kesultanan Melayu sudah memakai nama Syiah Shah. Betul tak? Raja dulu banyak nama Shah. Muzaffar Shah, Ahmad Shah, Aman Shah, semua Shah. Semua panggil Shah. Shah tu mai daripada mana? Pokok Syiah Parsi. Erat dia kata.
Melayu sudah memakai nama Syah daripada bahasa Parsi yang melambangkan kedudukan mereka sebagai raja. Rupanya Syah tu bahasa Parsi yang bermaksud raja. Syah atau raja. Kacau. Ketika itu pengaruh Parsi ini juga berkembang pesat di Shahar Nui di belah Thailand. Semua ini bukti bahawa Syiah sudah lama bertapak dan berakar umbi di Malaysia sebelum kemasukan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diikuti fahaman dan ajaran Salafi Wahabi yang diasaskan oleh Ibn Taymiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan Wahabi telah memberi penerangan salah kepada pihak berkuasa, terutamanya kepada Jabatan Agama Islam dengan niat jahat dan menghasut, menyatakan Syiah itu sesat dan perlu dihapuskan. Marah dia dengan Wahabi ni. Marah dia. Marah sungguh dia dengan Wahabi. Dia kata Wahabi ni menghasut. Dihapuskan dengan apa cara sekalipun, meskipun dibunuh sebagaimana telah terjadi di Iraq, Sri Lanka, Afghanistan, Indonesia, Thailand, Pakistan, Bahrain. Penghapusan etnik Syiah yang sedang dilakukan oleh pihak Salafi Wahabi di luar negara dan di Malaysia benar-benar merupakan salah satu jenayah berat bidang kuasa undang-undang. Dia kata mesti ambil tindakan kepada Wahabi. Apa yang berlaku dalam dunia Islam ialah amat bertentangan sekali dengan apa yang berlaku di Malaysia. Kezaliman dan hak sebagai rakyat Malaysia Islam telah dinafikan. Bahkan etnik kami Syiah dihapuskan. Jika dilihat dunia Islam telah menerima Syiah sebagai mazhab Islam yang sah dan boleh diamalkan dan bebas untuk disebarkan dan dipelajari. Fatwa Mufti Mesir yang terbaru, Fatwa Ali Jumaat, para ulama Universiti Islam memfatwakan Syiah tidak keluar daripada Islam. Kesan itu, maka amalan Islam mazhab Syiah lalu menyerap ke dalam budaya adat penduduk setempat. Bila dah tak apa, Syiah boleh bergerak bebas. Patik sekalian bermazhab Syiah mengetahui bahawa wujud pengaruh Salafi Wahabi dalam perkara pengharaman dan penghapusan Syiah ini disebabkan terdapat beberapa orang pegawai JAKIM dan JAIS yang dilihat pro kepada fahaman Wahabi Salafi, atau kalaupun mereka bukan fahaman Wahabi, namun tindakan mereka sikit sebanyak berjaya merosakkan dan memecah belahkan kesatuan dan perpaduan rakyat Islam satu Malaysia. Maka mereka menguntungkan Yahudi dan Nasara. Mereka yang jahat ini adalah seperti Dr. Juanda, Mufti Perlis. Ini jahat-jahat ni belakang ni. Ini Syiah tak suka kat mereka. Syiah kata mereka jahat. Mufti Perlis Dr. Juanda Jaya, baguslah dia berjaya. Datuk Marzuki Husin ni pengarah JAIS baru. Dia pengarah JAIS yang lama. Dia tak suka dengan Wahabi. Tapi pengarah JAIS yang baru, dia bukan suka, tetapi pemikiran dia itu agak advance sikit. Syiah kata tak boleh pakai orang ni. Datuk Osman Mustafa pengarah JAKIM pun tak boleh pakai, jahat punya orang. Datuk Abdul Syukur Husin pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan tak boleh pakai. Serta pegawai-pegawai dia, nama dia itu mantan pengarah JAIS Munawi, Dr. Asri Zainal Abidin, tak boleh pakai punya orang. Ni dia tulis ni. Tapi dia tulis ni Dr. Asri bin Abu Talib alias Zainul Abidin, mantan Mufti Perlis. Datuk Seri Syahidan Kasim pun tak boleh pakai, jahat punya orang. Oh, dia pun tak boleh pakai. Saya ingat Datuk Syahidah orang baik, rupanya jahat punya orang. Syiah kata. Manakala penyokong-penyokong tindakan dan agenda nawasib, sama ada disedari ataupun tidak, sengaja ataupun tidak sengaja, adalah Dr. Osman Al-Muhammadi. Ini semua tak boleh pakai. Asri Yusof, Maulana Asri Yusof Kelantan. Rusul Dahri pun tak boleh pakai. Dia Rusul, hang tahu tak? Hang buat main dengan dia. Rusul Dahri, Fauzi, Latif Harun Embung, Husin Yi pun tak boleh pakai. Husin mana boleh pakai pun tak tahulah. Muhammad Aizam Mas'ud, Abdullah Yasin, Yasin pun tak boleh pakai. Ustaz Abdullah Yasin, Arif Nazri, Dr. Izwara Abdul Aziz, Ustaz Mazli Malik,
Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, dia yang bagi buku ni kat saya ni, yang dia keluar TV 9 tu. Ataupun nama dia Abu Anas Al-Madani. Ahmad Najib Abdullah, dia Dr. Ahmad Najib Abdullah ni, dia ni anak Abdullah Qari di Kelantan. Akan banyak buku Abdullah Qari kan, ni anak dia. Nama dia Dr. Ahmad Najib Abdullah Qari, pun tak boleh pakai. Hasliza Hasan, yakni wartawan berita harian, suka bubuh pasal Syiah punya kolom ni. Haryati Metro, Fathul Bari pun tak boleh pakai juga. Fathul Bari pun tak boleh pakai. Kacau. Kapten Hafiz Firdaus pun tak boleh pakai. Abu Hasan Din pun tak boleh pakai, bekas Imam Masjid Negara. Dr. Haji Hanafi, Yusuf bin Abbas, Dr. Muhammad Rahimi Osman, bekas Imam Masjid Negara. Dr. Rahimi Osman, UITM. Ustaz Fadlan Muhammad Osman, Ruwaifi Sulaiman, ni semua nama ustaz-ustaz. Muhammad Yaakob bin Muhammad Yunus Salahuddin dan lain-lain. Mohon pihak berkuasa menyiasat dan mengesahkan perkara ini. Bukan sekadar itu, api perpecahan yang Salafi Wahabi tiupkan ke dalam masyarakat kita, tetapi mereka juga adalah golongan yang membawa nama buruk kepada Islam. Ni semua nama-nama ni buruk, dia kata. Jika dilihat daripada gerakan mereka bermula dengan pengeboman di di New York, di Bali, ini semua ada kena mengena dengan nama-nama di atas tadi. Wah, di Bali tu ada kena mengena dengan nama-nama di atas. Ni bukan kacau pi, kacau mai ni. Tindakan mereka seakan-akan menyaut deklarasi yang pernah ditandatangani oleh 38 orang ulama Saudi berfahaman Salafi Wahabi, bersetuju untuk menyebarkan kepada dunia bahawa Syiah adalah musuh Ahlussunnah dan Syiah penyebar ajaran sesat dan berbagai lagi fitnah berbohongan liar yang disebarkan di dunia. Kami Syiah, sekalian bermazhab Syiah, bimbang nama-nama kami yang disebut akan terpengaruh dengan da'iyah penipuan mereka. Seluruh dunia sedang melihat kerajaan satu Malaysia yang dikenali sebagai negara Islam contoh. Syiah yang ada di satu Malaysia seramai 200 ke 300 ribu orang di Malaysia. Syiah dalam Malaysia ada banyak mana? 200 ke 300 ribu orang. Syiah satu dunia ada sejumlah 700 juta orang, sedang memerhatikan langkah kerajaan satu Malaysia mengambil tindakan yang bijaksana bagi mengatasi masalah dan ancaman serta menghapuskan etnik yang dihadapi oleh umat Islam Syiah satu Malaysia. Tindakan mereka yang pro atau menyembelahi Salafi Wahabi telah melemahkan kekuatan ketuanan Melayu Islam satu Malaysia. Maka dulu tuanku Patik berharap boleh mengambil tindakan kepada Syiah yang ada ini. Dia bagi contoh siapa? Kami Syiah adalah pencipta dan pengikut ajaran Ahlul Bait sebagaimana telah diperintah oleh Allah. Syiah adalah Ahlus Sunnah kerana mengakui dan mengikut kepimpinan wilayah Allah dan Rasul. Setelah kewafatan Rasul, Syiah adalah jemaah yang diakui dan mengikut pimpinan wilayah Allah dan Rasul, Ahlul Bait. Syiah lah sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memo dia, tak larat baca, ambil betul setiap original bagi balik.